Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, anak-anak Ustaz yang dikasihi Allah sekalian. Ustaz harap semua berada dalam keadaan baik dan sihat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, adik-adik dah bersedia untuk PDPR kita pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari hadis tahun 3 KSRI Jawi di bawah tajuk berkasih sayang. Okey, tempoh hari kita dah belajar hadis mengenai berkasih sayang. Hari ini kita akan mempelajari apakah amalan berkasih sayang. Ada berapa bahagian yang kita sebagai manusia perlu berkasih sayang, sesama manusia, tumbuh-tumbuhan, sesama haiwan. Tu Ustaz bagi bayangan lah. Baik, sebelum kita mempelajari lagi tajuk lebih mendalam, kita flashback balik hadis yang kita belajar tempoh hari, iaitu hadis berkasih sayang. Baik, adik-adik, anak-anak boleh rujuk muka surat 17, buku teks hadis. Okey, 3.1, Ustaz akan baca hadis. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Ustaz ulang sekali lagi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yurham man la yarham la yurham. Riwayah Al-Bukhari. Maksudnya daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Riwayat Al-Bukhari. Okay, dalam hadis yang kita baca sebentar tadi, kita dapat kenal pasti 3 perkara, yang mana semua hadis akan ada perkara ni. Yang pertama, sanad, matan dan rawi, perawi. Okay, sanad adalah daripada mana sumber para sahabat, ahli keluarga Nabi lah, daripada siapa. Okey, so sanad dia adalah daripada Jarir, An Jarir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi yang dia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah telah mengeluarkan sabdanya, iaitu itulah matannya, isi hadis, sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dan dalam hadis Arab dia pun, dia punya hadis yang sebenarnya, man la yarham la yurham, agak mudah untuk kita hafal dan tak susah. Perkataannya pun hanya la yarham la yurham. Kita terbalikkan dia punya baris saja. Okey, so dalam hadis ni jelas Nabi menekankan bahawa kita sebagai seorang manusia, tak kiralah muslim ke tidak muslim ke, pokok-pokok ke, tumbuh-tumbuhan, haiwan sekalipun, jika kita tidak menyayangi sesuatu itu, seseorang dan sebagainya, maka kita juga tidak akan disayangi. Nanti saya akan jelaskan apakah amalan-amalan yang sesuai untuk berkasih sayang. Baik, sekarang anak-anak boleh rujuk dalam muka surat yang seterusnya, muka surat 18. Okey, baik. Okay, Ustaz tunjuk bawah sikit. Baik, 3.4. Amalan berkasih sayang. Maafkan Ustaz, muka surat 20 lah. Baik. Yang pertama, amalan berkasih sayang sesama manusia. Maknanya antara kita sesama manusia, apakah amalan yang kita boleh buat untuk menunjukkan kasih sayang kita? Yang pertama, saling menghormati. Sama ada kita orang muda menghormati orang tua juga menghormati orang muda. Sama-sama kena hormat menghormati.
Tetapi yang paling kena hormat sudah tentu dimulai dengan orang muda lah, dah tentu dengan orang tua. Mungkin kita berjalan pergi pasar, pergi market, jumpa orang yang lebih berusia daripada kita beri salam, kita bantu. Kalau ada pakcik, makcik yang susah angkat barang dan sebagainya, kita boleh tolong angkatkan barang dan sebagainya. Banyak cara untuk kita sebarkan kasih sayang. Hormat, maknanya kalau contoh kalau ibu bapa kita, orang-orang tua tengah bersembang, bercakap, salah satu kita jangan menyampuk. Itu pun salah satu cara kita menghormati orang tua juga. Yang kedua, mendoakan kebaikan orang lain. Mendoakan kebaikan orang lain. Nabi juga pernah sebut, doa yang paling mustajab adalah doa seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain, ataupun doa orang yang kita kenal kepada orang yang mengenalinya. Dia doa untuk kita atau kita doakan untuk orang kita kenal tanpa dia mengetahuinya. Ini Nabi ajar. Mana kita tak perlu beritahu, semalam aku dah doakan kau, aku minta kau doakan aku balik. Tak perlu. Kita jangan beritahu dia, dan kita jangan minta dia beritahu kita juga kalau dia mendoakan. Kalau kita rasa kasih sayang pada sahabat kita, ataupun jiran kita, makcik kita, ataupun siapa-siapa yang kita jumpa tepi jalan, kita kesiannya makcik, kita doakan diam-diam. InsyaAllah, mudah-mudahan itu Nabi sebut doa yang paling mustajab, yang Allah akan kabulkan. Okey. So antara kita sebarkan doa. Doa kita minta pada Allah. Kita tengok kawan susah. Kita tengok sekarang ni zaman COVID-19, pandemik, cuti PKP dan sebagainya. Banyak orang tak kerja, kena buang kerja. So ini salah satu cara kita menyebarkan kasih sayang kita dengan mendoakan kebaikan. Kalau dia buat tak baik pada kita, dia berbuat jahat pada kita, kita jangan balas dengan dia. Kita lawan dengan kebaikan kita. Kita doakan. Kalau ada orang sepak kita, buat macam-macam kat kita, kita jangan balas dengan kejahatan. Kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dia boleh berubah, kau ubahlah dia menjadi orang yang lebih baik dan boleh menyampaikan kebaikan seluruh dunia, seluruh alam inilah, insyaAllah. Itu cara kita menyebarkan kebaikan. Baik, yang ketiga, membantu golongan fakir dan miskin. Okey, Ustaz yakin jiran-jiran kita di kampung kita banyak orang fakir dan miskin. Mungkin dia bekerja tapi duit itu kadang-kadang tak cukup untuk perbelanjaan dia, untuk anak, isteri dan sebagainya. Sebab itu kita kalau jumpa orang-orang fakir dan miskin, kalau kita ada kewangan yang lebih, duit yang lebih, kita bantu. Mungkin ada yang peminta sedekah ke, kita tengok kalau kita yakin kita nak bantu, kita bantu. InsyaAllah. Kalau ada anak-anak yatim yang memang ada pertubuhan untuk derma dan sebagainya, itu salah satu cara kita untuk sebarkan kasih sayang kita juga kepada mereka. Itu sesama manusia lah. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Okay, ini sangat simple. Tetapi mungkin ayatnya mudah, tapi untuk perlakuan, untuk tindakan kita sangat-sangat susah. Ini biasalah kalau kita bergaduh, kita ada perselisih faham, jiran sesama jiran, kawan sesama kawan, kamu kawan dalam kelas, kena maafkan orang. Yang pertama, kita kena bersedia untuk memaafkan orang. Yang kedua juga, kita kena bersedia untuk minta maaf. Kalau kita rasa kita ada salah, kita minta maaf dulu. Kalau kita ada salah dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan, dengan guru-guru, ustaz, ustazah, cikgu di sekolah, kita mulakan minta maaf. Dan apabila orang minta maaf dengan kita, kita mesti mudahkan orang itu. Kita mesti mudahkan, maafkan. Ini yang orang selalu sebut, sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Nabi pun yang level orang kata confirm masuk syurga pun mudah untuk maafkan orang. Apatah kita ni yang banyak dosa, kita ni tahu ke tak kita ni masuk syurga ke neraka ke. So kita kena memudahkan diri kita memaafkan orang lain. Baik, yang seterusnya,
amalan berkasih sayang kepada haiwan. Nah, tadi kepada manusia, yang seterusnya adalah kepada haiwan. Yang pertama, tidak menganiayai haiwan. Kita jangan aniaya haiwan. Kita nampak kucing lalu kita tarik ekor dia. Kita tahu dia nak lari ke, dia akan menjerit dan sebagainya. Kita suka tengok, tapi jangan sekali-kali kita menganiayai dia. Jangan buat macam tu. Kalau kucing datang, kita jangan sepak dia. Kalau kita tak suka, kita yang lari, kita tutup pintu dan sebagainya. Kita yang menjauhkan diri. Jangan kita pula sepak dia. Kau ni kacau lah apa semua. Jangan begitu. Okey, itu salah satu kucing lah. Mungkin yang lain-lain, contoh macam anjing, haiwan yang diharamkan untuk kita pegang, untuk makan, khinzir dan sebagainya. Walaupun mereka ini kategori haiwan yang tidak dibenarkan untuk kita pegang, makan dan sebagainya, tapi kita tetap kena berkasih sayang juga dengan mereka. Contoh kalau kita nampak anjing cacat, hari tu Ustaz tengok video dalam media sosial, ada anjing cacat, dia Ustaz tak pasti, kudung kaki, kudung tangan macam tu lah, dia tak ada kaki sebelah, tak ada kan, terincut-incut jalan. Ada pemuda datang bagi air, makanan dekat dia. Alangkah bagusnya kalau kita jadi seperti pemuda tersebut. Itu realiti zaman sekarang. Kalau kita nampak ada haiwan yang cacat ke apa, tak kira dia anjing ke, khinzir ke, kucing ke, burung ke, kita bagi bantuan. Sebab kalau kita menyayangi haiwan, ini salah satu cara kita menyebarkan kasih sayang kita kepada haiwan, maka ini antara yang disukai oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, tidak melakukan pemburuan haram. Ini contoh kalau ada orang yang ada lesen senapang, pistol, yang dia masuk hutan, suka-suka dia tembak. Contoh dia cari seladang dalam hutan, dia nampak, kecuali yang diberi arahan, memang kerja dia kena tangkap haiwan-haiwan liar dan sebagainya. Kalau haiwan tu menyerang kita dalam darurat, kita boleh tembak dia. Tapi pemburuan haram ni maksudnya kita saja suka-suka pergi tengok, kita tembak. Dia masuk hutan, dia tembak. Ni tak boleh. Kadang-kadang ada orang tembak burung pun ada daripada atas, macam tu. Itu tidak dibenarkan. Tidak, orang kata ini tidak menunjukkan sifat kasih sayang kita kepada haiwan tersebut. Okey, seterusnya memberi makan kepada haiwan yang dipelihara. Okey, dekat sini siapa yang ada bela kucing, hamster, ada tak? Okey, Ustaz yakin ramai di antara kita yang ada ada mungkin dia bela burung, kucing yang standard lah, biasa orang bela. Lepas tu hamster sekarang yang kecil-kecil apa semua tu kan, tak ada masalah. Kita bela, dalam masa yang sama kita kena jaga makan dia. Kalau kita buat baik dengan haiwan, walaupun kita tengok haiwan ni, kita tahu dia tak boleh balas jasa kita, dia tak boleh belikan kita, dia bukan macam manusia kan. Tetapi haiwan inilah yang mendoakan kita kebaikan dunia dan akhirat. Haiwan pun boleh doakan kita ke Ustaz? Haiwan pun makhluk Tuhan. Dia ada cara dia untuk berdoa kepada pencipta dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah juga Maha melihat atas kebaikan yang kita buat kepada haiwan. Allah juga akan turunkan rahmat dan kebaikan untuk kita, insya-Allah. Baik, faham Okey, yang seterusnya, yang terakhir, amalan berkasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, Ustaz besarkan sikit. Okey, baik. Okey, yang pertama, tumbuh-tumbuhan ni macam pokok-pokok, lepas tu daun-daun, bunga yang ada kat rumah kita dan sekitar kita. Yang pertama, memanfaatkan segala hasilnya. Jika pokok tu ada keluar buah-buahan, ada pokok pisang contohnya, kita manfaatkan, ambil hasil dia. Kita mungkin ada orang jual, dapat rezeki untuk dia, ada orang bagi jiran-jiran makan, bagi sedekah dan sebagainya. Alhamdulillah, itu maksud memanfaatkan. Itu cara salah satu kita memanfaatkan. Semakin kita tuai hasil dia, kita ambil hasil dia, dan dia akan lebih subur, akan lebih banyakkan hasil selepas itu, insya-Allah.
Kemudian menjaga dan menyiram air pada tumbuhan. Ini macam biasa, kesiapa yang ada pokok-pokok yang kecil-kecil. Sekarang kan trend dekat rumah-rumah ada pasu-pasu kecil, bukan bela lah, jaga tumbuh-tumbuhan lah dekat rumah kan. Kita kena siram, jangan sampai dia layu. Itu salah satu cara kita menyebarkan kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menanam dan meletakkan tumbuhan di tempat yang sesuai. Tempat yang dia boleh terima matahari dengan cukup. Lepas tu kita siram pun boleh sampai sesuai lah untuk dia hidup. Supaya bila dia dah besar, dia ada hasil dia, untuk kita juga kebaikan dia. Sebab tumbuh-tumbuhan juga, adik-adik semua belajar sains kan. Tumbuh-tumbuhan ni dia boleh mengeluarkan karbon dioksida, karbon dioksida untuk pernafasan kita juga. Maafkan Ustaz lah, dia terima karbon dioksida ke dia terima oksigen ke, itu Ustaz kurang arif, tapi Ustaz nak sebut benda tu lah. Sistem pernafasan kita, fotosintesis, dari situ kita juga dapat manfaat untuk pernafasan kita, kehidupan kita. So kalau kita jaga dengan baik pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang ada, benda tu akan hasil yang baik kepada kita juga, insya-Allah. Yang keempat, tidak mematah daun dan menebang pokok tanpa sebab. Ada orang dia suka pergi taman, tengok cantik sikit, dia suka-suka cabut, patahkan. Lepas tu ada orang dia suka tebang pokok ni, orang-orang dewasa lah, dia potong pokok tu, tebang tanpa sebab. Ini pun tidak dibenarkan. Itu tidak menunjukkan yang kita kasih dan sayang kepada tumbuh-tumbuhan tersebut. Baiklah, alhamdulillah, video yang Ustaz rakam ni hampir masuk 15 minit ke atas. Tapi insya-Allah dengan input yang Ustaz berikan, mudah-mudahan kita dapat faham, kita dapat ilmu macam mana cara kita menyampaikan kasih sayang kita kepada 3 bahagian kasih sayang. Apa dia? Yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada haiwan, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah, insya-Allah kelas akan datang nanti kita akan bertemu lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Jangan lupa subscribe channel Ustaz, like dan komen apa saja ilmu yang kita boleh kongsikan di sini, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.